Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء يا فاطر السماوات والأرض. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan akan Al-Quranul Karim sebagai pimpinan bagi manusia yang nak duduk di atas muka bumi ini. Bagaimanakah manusia tu nak pakainya umur cara hidup dia untuk nak kembali kepada satu alam, satu tempat yang kekal abadi, yang tidak adanya kesusahan dan kebinasaan. Maka dengan sebab Al-Quran Al-Karim ya Allah Subhanahu wa ta'ala buat turun, itulah kita nak ambil panduman dan cara mikir dan cara kita nak bawanya diri kita pergi kepada jalan yang lurus, iaitu jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai manusia ni, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai manusia yang ada di dalam diri manusia itu fitrah. Fitrah ni yakni perkara yang manusia itu tu ditabakkan, mana diletakkan manusia tu di atas itu fitrah. Fitrah katanya kita sebagai manusia ni, apabila cara kita nak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, fitrah kita ni pada asal ni ia nak beriman kepada perkara yang gaib. Kerana perkara yang syahid, perkara yang ada, yang boleh kita tengok dengan mata kepala ni, dia tak cukup, dia tak puas hati bagi seorang manusia. Dengan itu Tuhan tahu kata fitrah manusia ni ia tak sudah dengan apa yang ada di atas muka bumi ni sahaja. Kerana tempat yang kita duduk ni dinamakan Darul Ibtila, tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak cuba, nak tengok kata kita sebagai manusia ni nak duduk macam mana.
Akan tetapi dengan sebab Tuhan ni yang kehendaki baik terhadap kita, dia bawa datangnya wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada kita ni supaya nak kita ni tinggi. Orang Islam ni nak tinggi atas daripada orang hak lain-lain. Yang ni orang hak bukan yang beriman. Maka dengan cara kesimpulannya, fitrah, cara mikirnya manusia ni yang bersih, yang asli, yang tidak bercampur dengan perkara-perkara yang mudaratkan diri, pada asal dia boleh terima akan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh terima. Terima dengan fitrah yang bersih hak dia. Terima dengan akal fikiran yang waras. Dengan sebab itu, wahyu Allah Subhanahu wa taala dibuat kesimpulan oleh para ulama, kata dia adalah asal. Dia adalah asal, tepat ukur, tepat kita nak timbangnya segala metodologi, segala teori, segala cara mikir untuk kita nak mari pakai di dalam hidup ni, pasti kita kena bentangkan perkara itu di atas wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah cara mikir orang Islam dan orang yang beriman. Adapun orang yang tidak beriman, yang tak kenalnya Tuhan, yang tak tahunya tujuan, dalam arti kata hidup pe dia ni nak guna macam mana, dia ambilnya metodologi, teori, cara mikir yang dimikirkan oleh makhluk yang daif ini, mari letak sebagai asas, dan ambilnya wahyu Tuhan tu timbang dengan asas yang dia letak, metodologi cara mikir yang dia letak untuk nak terima wahyu Tuhan. Kau nak tolak wahyu Tuhan, terhenti di atas cara mikir. Bagi makhluk yang daif, itu adalah cara mereka yang tidak beriman. Adapun kita sebagai orang yang beriman, tidak kita nak boleh buat umpama itu. Kerana agama kita ni, sebagaimana kita telah dengar semalam, Allah Ta'ala jamin kata dia adalah sempurna. Allah Ta'ala reda kata Islam ni adalah agama yang betul. Agama yang nak bawa manusia ni kepada jalan yang lurus. Maka tidak sama sekali akal fikiran kita yang waras dengan fitrah kita yang bersih tak boleh nak terimanya apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa datang kepada kita. Dan orang Islam tak boleh nak pegang sama sekali kata wahyu Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah kita dan akal cara fikiran kita menyalahi dan berlawan di antara wahyu Tuhan dengan akal fikiran yang waras yang ada di diri manusia yang Allah Subhanahu wa taala beri, nak berlawan itu bukan. Tidak sama sekali akal kita nak berlawan dengan wahyu Tuhan. Kenapa? Kerana Tuhan itu khitab, cakap, dan Tuhan itu khabar, perkara yang nak membawa manusia itu kepada kejayaan hidup dunia dan kejayaan hidup akhirat. Bagaimanakah akal yang sebagai alat untuk kita nak fahamnya wahyu itu tak boleh nak terimanya apa yang jadi manfaat bagi diri hidup manusia seseorang. Itu adalah perkara yang tidak termakai dengan akal 100%. Ni nak kita tahu. Kemudian sebab yang akal kita itu tak boleh kita nak terimanya wahyu Allah Subhanahu wa taala, wa emma akal ataupun fitrah kita itu faham salah terhadap maksud wahyu Allah Subhanahu wa taala,
ataupun dakwaan kata itu adalah wahyu Tuhan, sedangkan dia itu bukan wahyu Tuhan, maka akal fikiran yang waras yang ada di diri manusia itu nak terima tak boleh. Dengan sebab itu, kita sebagai orang Islam ada qudwah. Adanya orang yang telah berjaya di dalam umat kita ni yang menggunakan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagainya, sabdaan Rasulullah, mari guna di dalam hidup dia daripada orang yang makan orang yang zalim kepada orang yang suka tumpah darah di atas muka bumi, orang yang suka buat fasad di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, tak kala dia gunakan dua sumber tadi, wahyu Allah taala dan wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertolak diri seorang itu jadi sebaik-baik ummah, sebagai qudwah yang buka beberapa negeri, yang bawanya manusia, dan jadi dia itu sebagai orang yang pertama di dalam masalah berjaya guna hidup. Kenapa? Kerana dia guna wahyu Tuhan itu kena dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul itu kehendak. Mereka itu siapa? Tak lain tak bukan, iaitu pengikut bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, generasi awal dikenalkan dengan as-sahabah. Bagaimana kita nak tambahnya iman kita, jadi gagah, jadi kuat, supaya kita nak gatuh dengan sumber wahyu, dasar wahyu Alkitab dan As-Sunnah betul, pasti kita kena tengok contoh tauladan daripada ashabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu kena tengoknya ashab Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi kita ni menterbiahkan. Pasti orang kita nak boleh jadi molek, nak boleh jadi baik, nak boleh jadi bagus, pasti kena ada orang terbiah. Terbiah makna macam mana? Yakni betulnya. Cara kita nak betul seorang itu jadi molek. Maka pasti kena ada orang yang membetulkan. Dan pasti ada orang yang calon diri untuk nak orang itu betul. Yang kena ada dua pihak. Adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya pengikut dia hak mula-mula, iaitu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni alaihi salatu wassalam sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak syak kata dia adalah semulia-mulia makhluk di atas muka bumi ni dan di langit di mana-mana pun, dia terbiahkan sahabat dia tu pakai masa 23 tahun. Pakai masa 23 tahun. Apabila dia sebut pakai masa ni 23 tahun, pastilah boleh tengok natijah kata kejayaan yang diterbiahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bagaimana tu be. Sampaikan dia ni, para sahabat ni dia hak mula-mula sekali cara terbiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak wijaya ni, gapo dia hak berjaya. Nak tambahnya iman sahabat tu sampai jadi kuat tu, gapo yang menggerakkan iman dia, yang menggerakkan roh dia, yang menggerakkan akal fikiran dia, menggerakkan semangat dia, gapo? Yakni dengarnya apa? Wahyu Tuhan yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu baca Al-Quranul Karim. Baca Quran ni, hati orang yang bersih sungguh ni, dengar Quran ni adalah iman dia itu khatamah. Sebagaimana Tuhan rakyat yang kita dengar, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman, tambah iman. Sekadar dengar sahaja Al-Quranul Karim, dia tambahnya iman. Maka sifat kekuatan yang nak menggagahkan roh manusia ni pasti bergantung di mana? Pasti bergantung di wahyu Allah Subhanahu wa taala. Pasti siapa nak baca wahyu itu? Daripada para alim ulama. Setelah daripada dia dengar dan dia memahami apa yang dia dengar,
bagaimanakah nak jadi lazatnya kemanisan iman kita dengan Al-Quranul Karim sedangkan kita tak faham? Boleh jadi kalau kita nak royak kata makanan ini sedap ataupun tak sedap, lazizah ataupun ghair lazizah, pasti lidah kita ini kena ada pencederaan dia yang tadi itu, kena berasa itu kena ada di lidah. Lidah yang sehat, lidah yang tidak memunuhkan lidah tadi itu dengan sebab penyakit ni tidak. Maka akal fikiran kita kena jaga kerana nak memahamikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, supaya nak menggerakkan roh kita, iman kita, akal fikiran kita dan kekuatan kita, supaya nak jaya, nak bawakan kepada kejayaan. Pasti dia kena dengar serta dia faham. Orang nak baca kita dengar, iaitu para alim ulama. Orang nak fahamkan perkara yang kita tak faham, atau kita faham, pasti kena adalah alim ulama juga. Setelah daripada tu, apabila dia dengar, ni cara kita nak tambahnya iman kita. Ni majalisu ziyadatul iman. Majlis kita nak akaknya iman kita sebagai orang Islam bagaimana? Kita kena tengok contoh. Seumpama kita kata, kalaulah kita nak buat satu projek besar-besar apa-apa ni, pasti kita kena pergi tengok tempat orang yang buat berjaya dah. Maka kita sebagai orang Islam, orang yang nak juga kepada iman, pasti kita kena tengok contoh tauladan kita yang telah berjaya. Dia, iaitu para sahabat. Mereka itu adalah manusia. Mereka itu umur dia 60, 70, 50, 40. Bukan umur 1000 tahun, dah. Umur serupa dengan zaman kita ni. Sayyidina Umar berapa tahun? Abu Bakar berapa tahun? Tak sampai 70 kali mereka itu. Akan tetapi, kenapa mereka itu boleh palingnya? Tengok hati Sayyidina Umar yang benci terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tak mau nak kepada iman, hingga ia kata sebenci-benci orang aku zaman aku duduk dalam keadaan jahiliyah, iaitu Muhammad alaihi salatu wasallam. Tapi apabila ia menerimanya ajaran Al-Quran, ia masuk duduk dalam agama Islam, dia kata sekasih-kasih muka kepada aku, iaitu muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membalikkan hati yang kerah seumpama batu dan lebih kerah daripada batu lagi? Tak lain tak bukan, iaitu ajaran wahyu Allah Ta'ala, iaitu Al-Quran. Maka bagaimanakah mereka itu gunanya Al-Quran, gunanya wahyu Tuhan tu? Mari proses orang yang tak molek jadi molek, orang yang tak maju jadi maju, orang yang kerah hati jadi lemuk hati nak terima benar-benar dia. Iaitu yang pertama, dengarnya Al-Quran. Yang kedua, fahamnya akan Al-Quran. Dengar serta faham. Kemudian mereka itu faham dah, dengar dah, tambah lagi iman. Sebab tu Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Hei orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Kenapa Tuhan panggil orang beriman supaya beriman dengan Allah Ta'ala dan Rasul? Katanya ahli tafsir, maknanya Tuhan suruh kita orang beriman itu membarukan iman kita dan menambahkan iman kita setiap masa kita duduk di atas muka bumi ini. Bukan makna sekadar kita duduk dengan tidak berubah kepada kemajuan, tidak berubah kepada hadapan, tidak berubah kepada kemanisan iman. Tak, bukan lagu tu. Ni cara kita nak pakai hidup. Lepas daripada dia dengar Al-Quran, kemudian dia itu faham akan Al-Quran, kemudian itu dia tambah iman dengan sebab dia dengar Quran dan faham Al-Quran. Kenapa pula? Mereka itu beramal dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala suruh dia. Kerana apa boleh beramal mereka itu dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala suruh dia? Kerana dia faham. Sebab itulah
syariat al-Islamiyah ya Allah Subhanahu wa taala royak di dalam Al-Quran, orang Islam sendiri pun kalaulah tak fahamnya sungguh-sungguh wahyu Allah Taala, nescaya dia nak amal tak boleh. Kerana amal-amal ni selepas daripada dia beriman. Apabila beriman, nak buat aku mana pun tak apa. Tarik ke apakah yang Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ni mendermakan semua harta dia kepada jalan ni Allah Subhanahu wa taala, iaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarik ke apa? Hanya tidak ada yang lain, itu tarik ke al-iman. Kenapa para sahabat ni kuasa nak tawankan diri dia untuk mempertahankan maruah agama Islam walaupun dengan diri dia, dengan nyawa dia? Kerana iman. Yang hasil daripada mana? Yang hasil daripada dia dengar Al-Quran dan dia faham akan Al-Quran. Pengorbanan tak akan jadi berlaku, tak akan jadi keluar, tak akan jadi boleh kita buat, melainkan setelah daripada kita faham. Sebab itulah didapati di dalam sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu kali Sayyidina Umar dia pergi bukanya negeri Islam. Negeri itu bukan negeri orang Islam pada asal. Dia pergi buka negeri jadi negeri Islam. Seperti dia buka negeri Mesir daripada Qibti Mesihiyah, orang Nasara jadi Islam. Hatanya Amr bin As pergi di sana. Satu kali itu Sayyidina Umar pergi sendiri, bukan utuh orang. Tiba-tiba berlaku percuri. Curi di dalam negeri itu. Maka ditangkapkan orang curi tadi, mari ke hadapan Nabi, iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu an. Adakah Umar tu iqamatul hudud? Dia potongkan tangan, as-sariq was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Dak. Sayyidina Umar tak mengiqamah, tak apa, tak buat khija, tak potong tangan, sedangkan orang curi tu siapa had ia kena potong tangan. Kenapa kau Umar tak buat khija lagu tu? Kerana kepintaran dan bijak sana kata orang belum lagi fahamkan syariat Islam. Kalaulah kita tebikkan syariat Islam di atas orang tak faham Islam, nescaya orang lari daripada Islam kepada murtad. Maka lebih teruk. Kalau lari daripada agama Islam dengan sebab dia takut pada Islam, sebab dia tak faham Islam, sebab apa? Sebab kepintaran orang nak bawa Islam itu kurang. Umar radhiyallahu anhu ilgak, tak buat khijah tu. Kenapa? Kerana faham tu tak ada. Sebab tu masalah faham, masalah faham ni penting. Kerana kita nak boleh pikulnya bebanan ya Allah Subhanahu wa taala suruh kita pikul, pasti kita kena faham. Kalau kita tak faham, ya Allah, tak boleh kita nak buat kerja. Tak boleh kita nak buat kerja. Bagaimana nak orang kerak tangan kita sedangkan kita tak faham? Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ni wari calonkan diri dia kepada mahkamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia ni seorang yang berzina. Wari sekali dengan anak dia. Rasulullah ni buat paling gitu. Salah kata wak tak mau nak dengar orang perempuan tu main ngaku syahid di atas diri dia, kata aku ni berzina. Wari mula-mula anak dia duk susu lagi. Rasulullah kata kelik pergi dulu, habis susu dulu, lepas tu kau mari. Ya mari pula kali yang kedua, anak dia pandai bau duk tumbuh gigi kecil-kecil. Rasulullah kata giduk wi siapa umur memayi sikit, balik sikit. Mari pula kali yang ketiga, ya betul. Apa nama tu? Mari dengan apa tu? Mari dengan iman. Dengan apa? Dengan iman, kemanisan iman. Awak apa? Kerana fitrah dia molek, serta wahyu hak dia faham, wahyu hak yang diturunkan di atas Rasulullah dia faham molek, maka dengan fitrah yang molek, dengan pahaman yang kena, ia boleh tertolak diri dia. Kalau kita orang tak faham,
Orang kurang faham. Jangan kata nak wi kerak tangan. Jangan kata nak wi rejam. Nak kerak ni. Clicking banyak ni pun kita tak wi. Kenapa? Kerana iman kita tak nampak. Dengan sebab itulah penuh dalam masyarakat kita apa nama? Perkara-perkara yang menyalahi akan ajaran. Kalau kita tengok di dalam masyarakat kita, kita tengok sendiri, tak payah saya nak sebut di sini. Kerana kita ni orang abqari, bijak saja ni. Hak duk mengikuti apa nama ni, duk mengikuti kuliah kita ni adalah orang yang bijak, akal yang bercermerlang dan sebagainya. Boleh kita faham? Hak ni kita mari muhasabah diri kita masing-masing. Muhasabah akan diri kita masing-masing. Tak lain daripada hak lain, tidak. Majalis kita ni untuk nak kita tengok kembali kelik kata boleh berjayanya mereka ini kenapa. Satu kali nak tengok contoh sebagaimana sebut ahli sejarah, saya ni tak kala dengar itu perkataan daripada mulut-mulut para ulama. Saya dengar beberapa kali kisah ni daripada khatib yang baca di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama yang bermuhadarah di masjid-masjid. Gapo yang nak royak? Iman tu menggerakkan hati seorang tu macam mana? Ya Allah. Iman ni boleh apabila masuknya di dalam hati seorang tu ia boleh gerbaikan diri dia, boleh gerbaikan harta dia, boleh gerbaikan tenaga dia, ilmu dia kepada jalan Tuhan. Gapo mari kita tengok. Satu kisah. Kisah adanya orang Arab ni, orang Arab Badawi. Arab Badawi ni adalah Arab biasa. Arab orang panggil kata Arab, kalau orang kita agak orang kampung lah, orang biasa. Orang fitrah molek, orang baik. Lalu dia duk apa nama? Duk musabaqah. Kalimah musabaqah ni makna kata duk tewah lah. Badu. Tewah apa nama? Tewah kuda. Tiba-tiba cara nak igat kuda zaman jahiliah dulu, zaman dulu tu, zaman Saidina Umar ni, zaman Saidina Umar. Cara dia pegang anak batu macam mana dia nak lotarkan kepada kuda, nya gi kena seorang. Apabila kena seorang tu kena ditekak ni. Batu besar juga membawa pada kematian seorang itu. Apabila matinya seorang dari kalangan sahabat lah, tabi'in lah, zaman tu zaman Saidina Umar dah, maka kena iqamatul hudud lah, bunuh orang. Jadi sebab kena kita tu kena bunuh balas. Walaupun dia tak sengaja dah berhasil gitu gini, keluarga dia tak maaf weh. Lalu panggil mari kepada Saidina Umar. Umar panggil seorang lelaki tu mari. Dia orang kampung biasa. Dalam keluarga dia seorang ya orang hak kerja. Orang lain tak pandai nak kerja. Ada ibu dia yang tua, ayah dia yang tua, adik-beradik dia dak gantung ekonomi dia. Lalu dia mari kepada Saidina Umar. Mari kepada Saidina Umar, tengok. Iman dia, mari. Abu Darda radhiyallahu anhu ada di dalam majlis tu. Lalu apa mungkin gini Umar pun soal. Apabila Umar radhiyallahu anhu soal, ya apa royak? Kata aku ni gini adalah sebab aku ni ada perselisihan gapo nama katalah sebab jadi dia tu sebab jadi mati seorang. Kemudian dia minta kepada Saidina Umar. Minta kepada Saidina Umar, kata ya Amirul Mukminin, amba ni ada ibu hak tua, ayah hak tua duk tunggu makan ni daripada amba. Kalau amba tak kelik pergi rumah, nescaya tak ada gapo mereka itu nak makan. Umar kata, Umar jadi hati tak selepas pergi.
Abu Darda ni radhiyallahu anhu yang ada dalam itu majlis ni, dia tengok kepada amanah mata orang lelaki yang minta izin kepada Sayyidina Umar ni nak kembali kelik kepada rumah dia kerana nak pergi makan ni, dan kira dulu dengan adik-beradik dia, keluarga dia, kata dia kena had ni. Abu Darda kata, lepas yalah ya Amirul Mukminin, dia kelik. Lalu Umar takbir, Allahu Akbar, wallahi ya Aba Darda, mu tahu ke tak, kata mu jamin orang ni mu kena tak tekak mu ni, mu sendiri tu kena letak tekak mu, wahai Aba Darda. Abu Darda kata, ya na'am ya Amirul Mukminin, aku letak tekak aku. Aku yakin dengan iman yang aku ada, aku tengok mata seorang lelaki ni orang beramanah. Ya akan mari jumpa umum petai kare ya Amirul Mukminin. Gitu ya Aba Darda. Ya. Kalau tidak aku tindak tahamu. Tak ada apa. Tindak tahku pun tak apa. Lalu ijtima' para sahabat ni berimpun para sahabat pada petai hari, dapati kata seorang lelaki yang Aba Darda tu ambil diri dia calon, jalan main ngok. Mari jumpa, mari untuk Umar tu muhakamah, hukum dia, hukum bunuh balas. Lalu pakat takbir para orang yang ada zaman tu depan Sayyidina Umar, sampai ke menangis Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang hebat, yang syaitan lagi takut dia menangis. Dia kata, bagaimana mu tengok mata wahai Aba Darda? Aku tahu kata sahabat Nabi aku ni orang Nabi Muhammad tarbiyah, pasti yang nak ada amanah. Pasti yang nak ada iman yang gerakkan hati dia mari kepada majlis. Dia tak lari. Ya Allah. Lalu pakat takbir para ada orang zaman tu depan Sayyidina Umar, sampai Umar tu menangis. Sampai ke adik-beradik dia ni, adik-beradik mereka yang kena bunuh tadi itu, sebab mati tadi itu, maaf, tak apalah, aku maafwi kamu, tak apa. Itu nak rakyat kata, boleh mari calonkan diri carinya Sayyidina Umar ni, gapo yang menggerakkan dia? Hiyal iman, iaitu iman kita. Gapo iman? Yani iman dengan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Dengar qala Allah dan fahamnya makna Al-Quranul Karim. Itunya para sahabat. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabat Nabi sebagai jaizah, sebagai rangwan kalau bahasa Sia, sebagai panggil kata benda yang jadi kemenangan kepada ini ummah. Kata agama kita ni adalah agama yang sempurna, agama yang diredai oleh Rabbul Izzah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita sebagai manusia yang kita duduk di dalam alam dunia lalaning ni, pernah benar dengan orang yang nak kacaukan dan nak menyebabkan iman kita tu jadi punah di kalangan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada sekularisme, sama ada daripada liberaliyun, sama ada daripada mulhid, orang tak beriman dengan Tuhan, mertak tak mertak, pernah di atas muka bumi ini. Nak marinya, kritiknya, nak mensyakkan akan Al-Quranul Karim dan sebagainya. Maka kita, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita gantung kepada hablullahil matin, kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala ni, biar molek-molek. Sebagaimana Tuhan suruh, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadatlah kita, taatlah kepada Tuhan kita, hai manusia, sehingga kita itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita itu beriman kepadanya. Karena tiap-tiap kita orang yang ada di akhir zaman yang kita duduk ni susah sekali dalam masalah iman kita. Iman kita nak bawanya kepada benda yang benar, benda yang Islam kita nak sungguh, hak Tuhan nak sungguh, banyak. Qalil daripada sedikit daripada orang nak boleh ambil pengajaran. Banyak kan
perkara-perkara itu jadi orang tak mau, jadi gharib, jadi pelik apabila orang berpegang pada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Didapati masanya Al-Quran itu turun, Quran ni dak royak gapo kepada kita? Dak royak perkara-perkara yang ghaibiyah. Kenapa perkara yang ghaibiyah? Kerana roh kita sebagai manusia perkara yang ghaib ke perkara yang syahid? Perkara yang ghaib, bukan perkara yang syahid. Roh kita ni kita tak nampak tengok dengan mata kepala. Kita tak boleh nak cium dengan hidung ke, dengar dengan telinga. Tak. Tapi kita tahu dia kata dia ada serta sekali dengan kita. Bezanya di antara hidup dengan orang yang tak hidup. Maka sebab roh kita itu perkara yang gaib, pasti wahyu hak Tuhan nak rayakkan kepada kita di dalam wahyu Allah Ta'ala, iaitu wahyu Quran ini, perkara yang gaib yang manusia itu duk cari. Manusia suka takkan kepada kesenangan suka. Bila kesenangan hak Tuhan dak rayak, Tuhan kata alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazan. Segala puji itu mustahak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghilangkan daripada aku benda aku dak serabut dulu. Inna rabbana laghafurun syakur. Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha pengampun lagi Tuhan yang suka nak manusia itu terima kasih kepada dia. Tapi yang nak terima kasih kepada Allah siapa? Al-mu'minun, orang yang beriman dengan cara benar. Perkara-perkara yang ghaibi yang manusia itu duk cari-cari, dalam Al-Quranul Karim ia telah khabarkan kepada kita satu persatu. Tidak ada perkara yang manusia soal-soal malaikat ada jawapan di dalam Al-Quranul Karim. Hendaklah kita itu beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala molek. Tahu kata Tuhan kita ni perkara yang gaib. Awak apa perkara yang gaib? Kerana roh kita yang sebenar iaitu perkara yang gaib sama gaib barulah ia boleh duk sekali. Kita duk apa nama orang panggil bahasa kita ni, duk nak lagu mana tengok pada jasad luar kita ni, boleh ada makan ni, boleh sehat, boleh gitu, boleh gini. Tetapi sebaliknya roh yang ada di dalam jasad kita, dan dia itulah jadi sebab kita boleh dok gerak geri semua ni, kita tak boleh makan roh, tak boleh makan ni kepada dia. Bagaimana kita? Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Demikian itu kami mewahyukan roh kepada roh. Yakni ni ajaran kita. Pak Quran ni dak royak gapo gatik dalam Quran dengan cara ringkasnya. Quran nak mengenalkan kita kepada Tuhan yang benar. Nak kenalkan zat Tuhan yang maha mulia, yang maha sempurna, yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha kuasa, yang maha tepat tumpu, tepat tupai. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran ada ayat ha zat Tuhan. Ada ayat ha nama-nama Tuhan. Ada ayat tentang perbuatan Tuhan, sifat-sifat Tuhan. Ada ayat tentang hari akhirat dan mensifatkan syurga bagi mereka yang taat dan mensifatkan neraka sedia bagi orang yang deraka. Semua perkara itu manusia kena dengar serta faham, kemudian dia itu beriman dengan perkara itu, sebenar-benar beriman, kemudian dia pikirkan akan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala suruh pikir tadi, sebagaimana para sahabat itu buat contoh tauladan bagi kita tengok. Sebab itulah mereka itu para sahabat, ia tak tanya perkara-perkara yang tidak ada manfaat bagi diri dia. Sehingga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma
sepupu dengan Nabi SAW. Tengok sifat para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya macam mana? Ya guna diri dia, cara mikir dia, dan faham dia nak faham ni, ya guna lagu mana? Abdullah bin Abbas kata, ma ra'aitu khairan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah tengok. Abdullah bin Abbas ni ilmu banyak. Sehingga katanya guru kami dan kitab-kitab yang tulis sejarah Abdullah bin Abbas masa dia itu wafat, mati, Abdullah bin Abbas dekat-dekat dengan orang nak tutupkan dia, orang buat turunnya jasad dia di dalam lahat al-qabr. Allahumma arhamna idza ma saru ilaihi. Datangnya burung daripada langit ni bukan benda khayalan, bukan benda khurafat, benda yang ditengokkan oleh para sahabat yang lain. Datang burung daripada langit dengan warna yang putih, yang pakat tengok dengan mata para sahabat masuk dalam liang lahat. Lalu ditanyakan para sahabat yang lain, apa itu dia? Sedangkan cari tak jumpa. Tengok nampak dengan mata tapi yang masuk gila hilang. Orang kata itu adalah ilmu Abdullah bin Abbas. Ilmuhu. Maknanya matinya Abdullah bin Abbas mati sekali dengan dia, iaitu ilmu. Sebab itulah pegangnya kita sebagai pegangnya ulama sunnah ni, ulama ahli sunnah wal jamaah, mautul ulama'i musibah. Matinya para ulama iaitu musibah. Gapa mana musibah? Iaitu perkara yang jadi benda yang kita tak mau. Musibah. Siapa lagi nak boleh menerangkan akan isi kandungan Al-Quran, isi kandungan hadis setelah daripada para warasatul anbiya yang sebagai dia tu ulama Rabbani meninggal dunia pia? Kita ada kitab banyak mana, adalah Quran banyak mana, berapa buah pun dalam umur kita. Kalau tidak ada ahli dia, nasib kita tak boleh nak ambil manfaat apa-apa daripadanya. Sebab itulah jangan kita ayyuhalus sunniyun, wahai orang sunnah segala-galanya, jangan kita membelakangi terhadap warasatul anbiya. Kalau kita membelakangi warasatul anbiya, bukan kita orang sunnah yang benar-benar sunnah dah. Bukan kita ahli sunnati wal jamaah dengan sebenar-benar, tidak. Saya tak pernah tengok lagi dalam sejarah dan atas daripada kita seperti masa yang kita duduk ni, orang yang paling daripada warasatul anbiya dan hina dan pandai lekeh terhadap warasatul anbiya seumpama masa kita duduk ni. Tak ada. Sebab itulah keberkatan di dalam hidup dan kekuatan ummah itu hilang. Tidak ada keberkatan, tidak adanya kemegahan. Orang tengok orang Islam seolah kata tidak ada megah, tidak ada berasa nak takut, tidak ada berasa kata gerung dalam hati seumpama orang-orang tak beriman tengok kepada orang Islam zaman-zaman dulu. Tak ada. Kenapa? Karena mereka ini hina terhadap warasatul anbiya. Maka kita sebagai orang Islam jangan kita buat lagu tu. Abdullah bin Abbas kata, ma ra'aitu khairan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah tengok ummah mana-mana yang aku punya ilmu ni kata lebih baik daripada pengikut, iaitu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gapo sebab ia jadi kebaikan ya Abdullah bin Abbas? Ma sa'aluhu. Mereka ini tak tanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa an thalatha asyrata mas'alatan. Yakni dia tak tanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaikat daripada 13 perkara saja. Yang nas di dalam Al-Quranul Karim, yang sebut di dalam Al-Quranul Karim, sahabat tak tanya malaikat 13 perkara saja. Tanya apa? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara hak kasar-kasar 13 soalan. Hak tu yang sebut dalam Quran. Gapo ratik? Nanti kita tengok. Nak sebut sikit asyik. Sehingga diwafat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulluhunna fil Quran. Semua itu ada tercatat di dalam Al-Quran. Cuba kita tengok. Wa yas'alunaka 'anil mahid.
mereka itu sahabat tanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang haid. Haid ni, orang tina ni, orang perempuan ni ada haid. Hukum yang macam mana ya Rasulullah? Rasulullah jawab satu persatu. Masa kita pia cerahkan masalah haid, sehingga terkadang suami sendiri pun tak erti juga nak royak kepada isteri magai mana haid, kok mana boleh kok. Sebab tu alhamdulillah ada ulama-ulama kita belum pada nak kahwin nak berapa ni buat kerusuh dulu cara lagu mana gini supaya nak jaga hukum Tuhan. Molek baik. Kemudian wa yas'alunaka 'anil syahril haram. Syahril haram. Tanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bulan haram. Kalau kita tanya anak-anak muda sekarang, apa bulan haram? Wahai adik, wahai anak, wahai saudara, apa bulan haram? Tak tahu. Adakah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak jadi maju, nak jadi akak, nak jadi lebih, nak jadi hebat? Kalau masalah umpama ni kita tak tahu, tidak sama sekali. Itu perkara nak kita tahu. Syahrul haram tak boleh kita buat di dalam itu perkara-perkara yang nak menzalim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kita dok zalimkan diri kita di dalam itu bulan. Bulan apa? Bulan Syahrul Haram. Bulan Muharram. Bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 4 bulan. Hingga orang yang tak beriman zaman dulu tak pergi dalam bulan ni kerana menghormati terhadap ini bulan. Tetapi kita tengok al-Yahud alaihim la'inullah, kalau yang nak kacau orang Islam, dia buat kerja dalam bulan haram. Kenapa? Kerana mereka itu nak hinakan kita sebagai umat Islam. Apa? Padahal nak hina sebab kita boleh haram pun kita tak tahu. Duk mengaji apa lagi boleh haram orang siapa mana dah. Siapa mana kita tak erti hak kita. Tak bukan lagu tu. Tak kena cara mikir lagu tu. Kena murajaah mikir semula. Fikir lagu tu salah. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Tanya tentang orang anak yatim. Apa anak yatim? Kalau negara kita ni anak yatim, alhamdulillah sekarang lah ni ada orang pakai duk cara duk gapo. Tapi adanya sebaliknya orang tak bercara. Maka hak tak dipercara lagi, mari kita calonkan diri kita bercarakan anak yatim. Ni sahabat Nabi tanya benar-benar lagi. Ma kanu yas'alunahu illa amma yanfa'uhum. Tidaklah mereka itu dapat ditanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka apa yang manfaat bagi mereka. Tengok adab para sahabat, beradab sampai begitu lalu. Sebab tu mereka ni boleh buka negeri. Sebab tu mereka ni boleh akaknya kepala di atas orang yang tak beriman. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Wasa megah, berasa ada sifat yang hebat di hadapan orang yang tak beriman. Tetapi sesama orang yang beriman, dia merahmati, hormati, berakhlak budi pekerti. Akan tetapi sayang sekali, orang Islam sekarang terbalik. Sama orang Islam izzah, wasa sakai, wasa lebih, wasa hebat, wasa kata megah. Tetapi di hadapan orang yang tidak beriman, duk gitu. Dekat-dekat haddur ruku', dekat-dekat dengan rokok kepala. Kenapa boleh jadi gitu? Kerana mereka ini membelakangi tentang masalah iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu, sahabat Nabi ni dalam masalah fikhiyah, dalam masalah cara kita nak buat amal ibadat, nak mendekati akan Allah Subhanahu wa taala, dia tak buat kerja malaikat apa yang diizinkan di dalam agama kita. Dan mereka ini tak ada nak selisih dalam masalah fikhiyah yang boleh selisih sampai pecah belah sesama orang Islam, tak ada. Tu sikap para sahabat
yang mempunyai kekuatan boleh buka negeri tu, buka negeri ni, kerana ia gunakan wahyu Allah Subhanahu wa taala betul pada hakikat. Khilaf yang banyak gitu gini tentang masalah amal ibadat. Hak ni nak buat tuang tangan dulu, hak ni nak akad tangan dulu, hak ni nak baca bismillah kau, hak ni nak baca bismillah derah gitu gini, tetapi mereka tidak ada pecah belah tentang ini masalah. Tidak jadi membawakan kepada kemunduran itu. Akan tetapi alhamdulillah, mereka ini para sahabat tidak didapati khilaf menyalahi satu sama lain tentang masalah nak kenalkan Allah Subhanahu wa taala, mengikut hak Tuhan mengenal, mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenal, sama ada tentang nama-nama Tuhan, sifat-sifat Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan. Semua mereka itu jalan mengikut apa hak Tuhan raya, apa hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raya. Satu molek tidak didapati mereka itu nak khilaf tentang perkara-perkara tersebut. Maka kita nak sebagai orang Islam, naknya kekuatan, maka hendaklah kita berjalan seumpama ini jalanan. Saya duk royak kata nak jaya, jalanlah sebagai orang berjaya, barulah kita itu berjaya. Kalau kita nak berjaya belakang, nak berjaya tetapi tak mahu nak jalan seperti orang jaya, nescaya kita tak akan sampaikan kepada matlamat. Tak sama sekali. Ini perkara yang kita kena pegang teguh. Kata aku nak berjaya, pasti aku kena tengoknya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu mereka ni jalan seumpama ni. Apa yang Tuhan royak tu benar, apa yang Rasulullah tu royak tu benar, tentang nama dia, sifat dia, perbuatan dia, yang dia tu perkara yang gaib, maka kita beriman sebagaimana Tuhan royak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kemenangan kepada para sahabat kerana mereka itu berjalan sebagaimana amal royak saning, dengan sabdaan yang sabit daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan khairu ummati qarni. Ada lafaz lagi ni, lafaz Bukhari, ada lafaz Bukhari lagi, khairun nasi qarni. Sebaik-baik umat aku iaitu umat haduk sekali dengan aku. Pia humus sahabah. Ni pia yang menyaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ummah, sebaik-baik manusia, orang duduk sekali dengan aku. Lepas pada tu, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Kemudian mereka yang turut perjinjak langkah para sahabat, dan orang hak ikut pula jinjak langkah para tabi'in, dikenal atba'it tabi'in. Tiga ni, generasi ni adalah generasi contoh. Generasi gawa, generasi contoh. Aliman, masalah ilmu, masalah amal, masalah khuluq, berakhlak. Alim mereka tak ada pia boleh tanding. Amal mereka tak ada pia boleh tanding. Akhlak mereka tidak siapa boleh tanding. Maka benar yang mulia serta ada jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak buat belakang ni terhadap jalan-jalan mereka? Nak jaya, tengok orang jaya di sini. Sebab itulah jangan kita itu silap faham. Kita sendiri silap faham. Silap faham katakan. Silap faham kata orang hak bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan atba'it tabi'in, lebih fahamnya isi kandungnya wahyu, lebih berjayanya dalam masalah beramal dengan wahyu Allah Ta'ala dan Rasul, lebih daripada mereka ini. Sama ada masalah iman, sama ada masalah ibadah, sama ada masalah ihsan, sama ada masalah Islam dan iman dan Islam ihsan, semua ni tak ada dia nak boleh lakah. Tak ada siapa pun boleh nak lakahnya pia as-sahabah, at-tabi'in, atba'it tabi'in.
Kenapa? Kerana mereka ini a'lamun nas, sealim-alim manusia bi ahkam syariah, dengan hukum hakam syariat. A'lamu bin nas, a'lamu billah, dia sealim-alimnya. A'lamun nas billah, dengan Allah Subhanahu wa taala, sekena-kena Tuhan, dengan sekena-kena manusia, ia tu sekena-kena Tuhan. Manusia yang sekena-kena Tuhan iaitu humus sahabah wa tabi'in wa atba'it tabi'in. Maka kita tidak boleh nak pergi faham, boleh nak pergi terima metodologi mana-mana pun nak royak kata orang lain daripada 3 kumpulan itu nak lebih faham tentang masalah beriman, masalah Islam, masalah ihsan, masalah ibadat lebih pada mereka. Kenapa? Kerana orang lain tidak ada jaminan. Kita nak ikut mereka yang ada jaminan. Supaya berapa? Supaya kita itu berjaya sebagaimana mereka itu berjaya. Nak berjaya, kita nak berjaya sebagaimana mereka ini berjaya. Cara beriman macam mana mereka? Tak payah. Beriman dengan lafaz Al-Quranul Karim serta makna yang diberikan oleh lafaz tadi di atas fahaman-fahaman yang difahamkan, yang disyarahkan oleh yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tabi'in, atba'it tabi'in, dan ulama-ulama yang duduk di atas itu bantasan sehingga hari ini dan akan kekal sehingga hari kiamat, tidak habis-habis. Itu nak ayatkan kepada manusia kita, saudara kita yang dirahmati, yang dimuliai, kata agama kita adalah agama yang dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Agama kita iaitu agama yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara ni cara hamba royak saning tu kita duk atas muka bumi ni, jangan kita ingat kata mudah kita nak bawa sebagaimana cara yang kita royak. Kerana orang yang tak beriman ni, dia tahu kata kekuatan umat Islam ni duk mana. Ia akan katuk jalan kekuatan dengan beberapa perkara yang dia kuasa nak buat. Supaya nak manusia yang beriman tak berjaya sebagaimana orang yang beriman jaya zaman dulu tak. Dia tahu. Kalau ia lepas manusia pegangnya kepada teraju, kepada dasar yang dipegangkan oleh orang yang berjaya, nascaya orang Islam kita ni tak jatuh duduk di dalam kehinaan sama sekali. Dengan sebab itu zaman Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, kita tengok zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Malik, zaman Imam Abu Hanifah. Tapi zaman hak kuat sekali yang jadinya dalam sejarah, yang berlakunya dalam sejarah, yang kita tengok dalam 3-4 orang tokoh-tokoh ulama tadi itu disekatkan jalan. Disekatkan jalan mereka supaya jalan yang mereka itu nak seru manusia kembali kelik jaya sebagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in dan atba'it tabi'in jaya, kena beberapa cubaan. Kita jangan ingat apabila kita faham betul tentang urusan agama, kemudian kita nak bawanya benar betul tadi tu turun di atas ardul waqi', mana mari pakai dalam masyarakat, sungguh tidak ada orang-orang yang tak beriman itu nak mempertahankan kita daripada jalan itu. Jangan sengka sama sekali. Kerana mereka itu tak mau sama sekali nak orang Islam itu dapat al-izzah. Apa makna izzah? Kemuliaan. Tak sih. Kembali kemuliaan kepada orang Islam, musuh Tuhan ni tak mau. Sebab itulah ayat Quran Tuhan kata wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u.
senantiasa mereka itu serangi kita. Dia musuh Allah Ta'ala besar sekali, Al-Yahud. Dan orang yang berjalan seumpama Yahud daripada orang yang sebangsa, sebahasa dengan kita, yang akal fikiran ia seorang itu tak serupa dengan orang Islam yang sempurna. Dia akan serangi. Seumpama tokoh-tokoh ulama kita kena, pasti kena. Sebab tu jangan kita sebagai orang Islam sengkau kata apabila aku faham kena, aku nak ayat benda kena kepada masyarakat, masyarakat boleh terima belaka. Dah. Kalau boleh terima belaka, nascaya Imam Ahmad tak kena pukul, tak kena penjara lah. Imam Sarakhsi, tokoh ulama Hanafi, dipenjarakan oleh manusia, dipenjarakan oleh orang yang tak senapak dengan dia. Ya, tokoh ulama nak bawa benar-benar. Ibni Asid, tak Ibni Asid, hingga Imam Malik, hingga Imam Abu Hanifah, sehingga Imam Syafi'i kena belaka. Hingga Imam Bukhari ni tubik daripada negeri Naisabur seorang diri, ikut akan dia oleh Imam Muslim seorang, dua orang tubik daripada negeri Naisabur kerana nak bawanya agama Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Akan tetapi Tuhan kata innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Siapa dia sabar, siapa dia takwa, nescaya Allah Taala tak sia-siakan kerja dia. Sehingga kata kalau muttafaqal Bukhari wa Muslim, setinggi-tinggi darajat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia kena cuba macam mana? Beberapa cubaan. Imam At-Tabari, beberapa cubaan. Bacalah sejarah para ulama. Mintalah ulama tu tolong mengajar mihnatul ulama. Para cubaan ulama yang kena nak bawa benar-benar ni, cuba dia baca tengok. Cuba ulama baca kita dengar. Nasihat kita boleh tahu kata bukan mudah kita nak akad benar-benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah apa pergi di Taif, patah gigi-gigi, berdarah habis situ dan sini. Apa? Sekadar nak pergi mengajak manusia we kembali kelik pada agama Allah, nak we faham kata Tuhan tu Tuhan kita, Tuhan yang mengaturkan kita, merezekikan kita. Marilah sama-sama kita taat kepada Tuhan. Banyak tu. Kena macam mana pak kita? Sebab itulah jangan kita kira kata jalan yang kita nak berjalan seumpama orang-orang yang berjaya tidak ada percubaan. Jangan. Faham biar molek-molek inti masalah supaya kita itu boleh bawa diri kita we berjaya sebagaimana mereka itu berjaya, we berjaya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak. Pasti kita kena ada gapo? Iman yang gagah. Hasil daripada iman yang gagah hasil pada mana? Hasil daripada fahaman yang betul. Kemudian daripada gapo lagi? Daripada pendirian yang teguh. Nak jadi orang bawa agama Tuhan hak benar, pasti kena ada pendirian yang teguh. Kena kuasa dia itu nak gerbaikan segala-gala benar, kerana dia faham kata Tuhan itu belinya diri dia. Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kena faham oleh ayat. Baru kita nak bawa agama Allah Subhanahu wa taala ni kepada alam ini. Orang yang tak beriman ni walaupun dia manis tara mana pun dengan kita, dia tak boleh nak terima iman daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi insya-Allah kalau kita calon diri kita jadi orang Allah, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita. Ia jamin terhadap Rasulullah dan jamin kepada orang yang nak jalan mengikut Rasulullah. Jamin lagu mana? Sebagai hak akhir Tuhan kata ya ayyuhar rasul, hai rasul, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikan olehmu apa yang aku ni wahyukan kepadamu daripada Tuhanmu, sampaikan kepada manusia. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau mu tak buat, dalam arti kata mu tu tak tunai amanah di sini,
mung tu adalah orang yang khianatkan amanah. Nescaya Nabi tak sama sekali nak khianatkan amanah. Kemudian ayat hak seterusnya, wallahu ya'simuka minan nas. Allah Taala nak jagakan kita mung sendiri daripada manusia. Maka orang nak jalan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala yang jagakan diri dia. Allah Taala yang jaga. Maka kita ambillah dengan ilmu, dengan asbab, dengan cara untuk kita nak naikkan apa nama kalimatullahi hiyal uliya. Nak akaknya ajaran Allah Subhanahu wa taala, nak calonkan diri kita supaya nak wi Tuhan itu gunakan diri kita untuk nak menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di atas ini dunia. Mudah-mudahan kita sebagai orang Islam ni boleh ambil pengajaran daripada apa yang kita itu menerangkan di sini, dan itu adalah kebaikan dan kemuliaan hidup di atas muka bumi ini. Allahumma sta'milna wa la tastabdilna. Doa sama dengan doa tu. Ya Allah, ya Tuhan aku, gunalah diri aku di atas jalan nemu, jangan mutukarlah aku daripada jalan nemu. Terkadang kita nak kerja benar-benar ni, Allahu Akbar, mallahu bihi alim. Ada cobaan tu, cobaan ni, cobaan tu, cobaan ni. Banyak cobaan. Akan tetapi ingat, kata cobaan itu adalah kejayaan. Cubaan adalah kejayaan. Bila? Apabila kita tawakal kepada Allah dan kita mengambilkan dengan asbab yang benar, kita lakukan cobaan itu boleh. Karena kita nak tanggungnya agama Allah Subhanahu wa taala dan nak sampai dengan agama Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat dan ummah, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan perkara yang payah kepada kita. Itulah sedikit daripada pengingatan kepada diri saya, kepada diri saya sendiri dan kepada umat masyarakat, sama ada ikhwah kita yang ada di negara Malaysia dan ikhwah kita yang ada di Thailand dan di tanah Arab dan seluruhnya tempat-tempat yang mereka itu duduk dengar suara kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dan mentambahkan iman kepada kita dan mematikan kita di atas iman dan Islam, di atas kalimatus syahadah, supaya kita dapatnya ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir ni marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ihfazna bil islami qa'ima واحفظنا بالإسلام قاعدة واحفظنا بالإسلام راقدة ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.